Video ni saya bukanlah nak review sangat ke mana, tapi saya sebenarnya nak terangkan kenapa camcorder ni ada banyak jenis. Kan macam contoh Sony, tengok dalam website Sony ada banyak jenis camcorder. Kita pun tak tahu nak pilih mana satu. Ada camcorder yang harga 2,000, ada yang harga 3,000, ada yang harga 5,000, ada yang sampai 11,000, ada yang sampai 30,000. Kan? Jadi apa yang membezakan kamera ataupun camcorder ni mahal atau murah, ataupun kenapa tak pakai DSLR macam biasa je ataupun mirrorless biasa? Jadi dalam video ni saya nak terangkan kenapa ada banyak jenis kamera dan macam mana kita nak pilih kamera yang sesuai dengan kita punya produksi kita. Macam contoh saya ni, kenapa saya pilih kamera ni? Kita unboxing dulu yang ni Alright. Tak ni Sony PXW-Z90. Alright, macam biasa kita punya buku-buku documentation dia. Okay, ini kelebihan pertama di mana kita ada direct power daripada kita punya outlet kita. Kalau DSLR ataupun kamera mirrorless biasa yang macam kita tengok Canon ke orang duk bawa apa gerabak-gerabak tu kan, benda tu dia kena pakai bateri. Kelebihan camcorder adalah kita boleh gunakan power bateri dia. Biasanya kita boleh scale, kita boleh gunakan bateri yang besar. Video kamera ataupun camcorder ni memang dibuat khas untuk merekod video, bukan macam kamera biasa. Kalau kamera yang kita tengok DSLR ke apa yang macam saya pakai atas ni, kita tengok itu saya punya camcorder saya. Atas ni saya punya mirrorless kamera macam ni kan, macam bentuk DSLR ni. Okay, ini dia tak boleh pakai direct power, tapi saya dah DIY lah buat sini, letak saya punya power sana tu. Ini tak semua orang boleh buat sebab kena ada guna elektronik sikit. Saya dah DIY. Cuma kalau standard camcorder tu boleh guna power macam ni. So bila boleh guna direct power macam ni, tak adalah kita kerja-kerja nak charge kita punya bateri. Kadang-kadang bateri kong. Okay, sekarang tengok apa lagi. Bateri yang kecil ni mungkin dalam 2 jam macam tu boleh lah kot. Tapi kalau yang besar sikit ni, ini boleh mungkin 4 jam ke 5 jam. Tapi faham lah maksud saya kan, bateri dia boleh scale up. Okay, itu kelebihan camcorder. Alright, ini dia punya, ni viewfinder dia. Ini kita ada, dia bagi apa ni? Ini dia punya audio punya attachment. Ini kelebihan yang profesional punya lah. Oh yeah, ini kamera dia. Allah. Ini camcordernya. Dan kita ada remote control. Camcorder je ada remote control. Saya pasang bateri dulu. Okay. Okay, nice. Letakkan. Ini camcordernya. Jadi kenapa saya kena beli yang harga yang 11,000 ni? Sebab kalau kita tengok camcorder dekat Sony ke mana-mana kan, kita akan ada nampak camcorder yang harga 1,000 lebih. Jadi lepas tu dia akan naik 3,000, lepas tu ada lagi 5,000, ada yang sampai 8,000, lepas tu ada yang sampai contoh macam ni 11,000 kan. Kalau upgrade lagi punya harga tu sampai 20,000 lebih, 30,000 lebih. Okay, first perbezaan dia adalah dia punya sensor size. Bila sensor dia besar, dia boleh rakam video pada tempat yang gelap. Lepas tu pula dia punya video dia lebih crispy, lebih jelas, detail dia bagus. Kalau banding dengan camcorder ataupun kamera yang kecil, dia punya sensor dia macam kadang-kadang ada camcorder yang kecil je tu kan, sensor dia kecil je. Gambar ataupun video ni kita tak tangkap cahaya sebenarnya. Sebenarnya cahaya kena pada objek dan objek tu memantulkan cahaya pada sensor ni ataupun mata kita kan. Kita akan nampak benda tu. Bila sensor tu kecil, dia detail dia tak jelas. Bila sensor besar macam ni, detail dia cantik. So itu satu kelebihan dia. Itu membuatkan dia mahal. Kalau yang harga 1,000 lebih tu kecil je sensor dia. Okay, itu bab sensor. Jadi faktor lain pula adalah dia punya processing power dia. Kalau macam ni, Sony ni dia akan pakai prosesor macam apa ni, Beyond X, apa benda saya lupa prosesor dia. Dia ni sebuah komputer lah, sebuah komputer yang kerja dia untuk merakam video. Dalam tu ada prosesor yang laju, so dia boleh handle task yang heavy lah. Sebab contoh macam kamera ni 4K.
4K pun satu point juga. Sebab kalau kamera murah 1000 lebih camcorder biasa Full HD je. Kalau macam ni dia boleh dapat tangkap 4K, dan 4K dia cantik sebabnya disokong oleh sensor yang besar. Nampak tu dia dah mula gabung kan. Benda-benda tu yang buatkan kamera tu mula harga dia naik. Andai kata prosesor dia okey dan sensor dia besar, dalam 4000 lebih tu kita dah boleh dapat camcorder yang cantik. Tapi ada spesifikasi tambahan yang buatkan sesebuah camcorder tu harga dia lebih tinggi lagi. Contohnya file format, color profile dia. Kalau camcorder biasa yang murah tu sikit, kita tak ada S-Log. Maksudnya kita tak ada format file video yang memudahkan kita untuk edit pada masa depan. Contohnya saya rakam ni dalam S-Log, bila rakam tak lawa mana kan, color dia boring, dull sikit kan. Tapi bila saya edit, color dia boleh cantik. So ini beza dia punya color profile. Kalau dia just tangkap standard punya color, lepas tu dia terus save dalam format MP4 ke apa kan, kita tak boleh nak adjust sangat color dia. Kita boleh adjust tapi color dia tak boleh nak terlalu adjust. Apa lagi kelebihan dia? Satu lagi kelebihan kat sini, contoh nampak ni tak? Dia ada audio punya attachment. Okey, kalau korang tengok audio attachment dia ni, dia ada sebatang ni, satu membantu untuk kita pegang macam ni lah. Satu lagi tengok, dia ada dua input, di mana format dia, connection dia pakai XLR. Kalau mic biasa pun dia ada juga tapi ni dia ada standard 3.5mm mic biasa. Kalau handphone punya mic ke apa yang mic kecil-kecil kan, boleh lah pakai ni juga. Tapi dia ada add-on di mana kita boleh pakai, kita boleh cocok dua mic kat sini yang pakai XLR connection, dan dia ada phantom power, dan kita boleh control mic tu. Nampak tak? Kita tengok sini, kita boleh pilih lagi, kita nak rakam hanya pada mic satu saja ataupun tolak atas ni untuk rakam pada dua-dua mic. Lepas tu kita boleh adjust dia punya input mic 1, mic 2, nak ada gain berapa dB ataupun tak nak ada gain langsung. Lepas tu kita boleh adjust kuat slow kita punya mic 1, mic 2. Contohnya mic 2 kita nak slow sikit, mic 1 kita nak kuat sikit. Nampak? Boleh macam-macam ni. Ni boleh ada low cut filter pun ada. Contohnya kalau tempat tu berangin kuat sangat, kita boleh onkan low cut filter ni supaya bunyi gema-gema angin tu hilang. Satu lagi kelebihan dia, dia ada 2 slot memory card supaya kita boleh rakam pada dua-dua memory card, ataupun kita rakam satu memory card, bila dah penuh dia akan rakam memory card yang kedua. Nampak? Tapi kalau saya akan gunakan rakaman serentak supaya dua-dua ni direkam, supaya satu akan jadi backup, satu main. Kalau card atas ni rosak, kita ada backup yang bawah. Nampak? Dia punya function tu dah mula profesional lah, bertambah-tambah lagi kan. Itu yang buatkan dia mahal. Kalau dengan spesifikasi tadi tu, dengan ada siap audio ni, mungkin kita boleh dapat dalam 8000 ke 9000 punya camcorder. Tapi kenapa saya punya camcorder ni sampai 11000? Dan last saya nak tunjuk kenapa dia punya camcorder ni boleh, harga dia boleh up lagi, adalah dia punya connection yang ada kat sini. Contohnya sini kita ada bukan sakai HDMI ada tepi ni, kita ada sini tak nampak, full size HDMI, sangat penting. Okey, untuk kalau kita nak bagi tengok dekat TV ke apa kan, ataupun kita nak rakam dekat apa recorder lain, dan kita ada sini SDI punya connection output. SDI punya connection ni sangat penting bagi saya yang ada equipment broadcast. Sebab saya buat live dekat rancangan memasak saya, dekat Seminit Resepi. Saya punya peralatan profesional yang untuk broadcast, biasanya dia akan gunakan connection yang SDI macam ni. Connection macam ni, dia bukan HDMI. SDI connection ni dia lebih bagus daripada HDMI sebabnya connection dia secure. Kalau kita cocok connection dia ni, wayar tu panjang-panjang, kita gerak-gerak mana-mana pun tak kacau signal. Kalau HDMI kita cocok video, kalau tengok TV lah kan, kalau wayar HDMI belakang longgar, nanti mesti screen tu macam glitching kan. Itu sebab connection HDMI tak secure. Sebab tu kalau kita tengok kat rancangan TV, dia ada wayar panjang-panjang kan, itu wayar SDI. Sebab tu dia boleh tarik wayar panjang-panjang, gerak-gerak macam-macam, tapi dia punya connection dia cantik je sebabnya SDI. Okay, apa lagi kelebihan camcorder? Satu lagi kelebihan yang saya tertinggal adalah boleh record proxy. Camcorder ni dalam masa yang sama serentak, masa kita shoot video tu, dia akan rakam satu video yang file dia kecil supaya mudah untuk kita edit. Kalau orang edit guna proxy lah. Sebab biasanya kalau film making yang besar-besar, kadang dia guna proxy untuk mudahkan editing. Sebab file besar-besar, bila komputer pun tak berapa nak laju, kita akan edit guna proxy. Kamera ni capable untuk hasilkan video proxy. Video utama dia ada rakam, dan video proxy yang file kecil pun dia akan rangkap serentak. Sebab itulah harga dia sampai belas-belas ribu. Dan kalau kita up lagi kamera yang camcorder ataupun video kamera yang mahal sikit, sampai ke 19,000, ke 20,000, ke 30,000, itu dah macam-macam lagi dia punya kelebihan dia.
So untuk user biasa, saya rasa video ni saya boleh buat korang faham lah kenapa ada camcorder murah dan kenapa ada camcorder mahal. Dan kalau bezakan dengan DSLR macam ni pula, kenapa saya tak pakai DSLR ataupun mirrorless? Sebab saya pakai dua sekarang ni. Yang atas ni saya suka ada shallow depth of field, biar ada blur-blur belakang. So bila fokus depan tu cantik. Lepas tu kamera ni boleh slow motion tinggi. Tu ada kelebihan lain pula. Tapi kekurangan dia, bateri dia kecil. Dia susah nak powerkan dia guna plug. Dan DSLR ataupun mirrorless biasa, dia tak boleh nak generate proxy. Dia tak ada input sampai banyak macam ni. Macam ni kita ada sampai 2 audio untuk input kan, professional punya audio input. Ini boleh rakam lama. Kalau DSLR biasanya dia tak boleh rakam lama. Lepas tu DSLR boleh tukar lens, ni tak boleh tukar lens. Tapi lens dia senang nak zoom in zoom out. Dia mudah nak, tak payah nak pening sangat nak adjust ISO apa semua kan. Sebab DSLR ni dia boleh rakam video, tapi sebenarnya DSLR ni dia fokus pada kamera, pada gambar dulu. Dia fokus pada ambil gambar dulu, barulah dia tambah hybrid jadi kamera video. Tapi kalau macam ni, dia fokus memang untuk video saja. Jadi korang kena decide apa kepentingan korang dan apa workflow korang. Jom kita pergi studio Seminit Recipe. Saya nak bagi kamera ni kat diorang. Jom. Ini equipment broadcast saya yang lama, nak jual ni, dah ada pembeli. Nampak tu? Inilah studio. Saya besar sikit. Ini dah dia studio Seminit Recipe. Ini komputer bukan editor ni. Ini untuk live, capture live apa semua. Ini kamera saya dah tukar. Atas satu, sini satu, dan sini punya kamera akan boleh bawa ke mana-mana saja. Boleh rakam banyak macam angle. Sebab sebelum ni statik je. Saya beli kamera tu yang baru sebabnya saya nak banyakkan pergerakan masa rakaman masakan. Tu lampu, 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 lampu. Nampak tu ada 1, 2, 3, 4 lampu. Itu pun mungkin nak tambah lagi lampu belakang ni, piano ni. Bila saya rakam dalam masa yang sama, saya boleh tengok tu. Apa yang ada kat kamera ni disebabkan connection SDI ni, saya boleh ganas-ganas tau. Ganas dengan connection dia punya tu, saya tahu mana signal. Walaupun saya ganas-ganas kamera ni goyang-goyang kat mana pun, connection dia still stabil. Connection dia akan okey je sebabnya connection SDI ni. Sebab tu dia punya kamera ni mahal. Dia dah kira kategori profesional. Okey? Finally saya dah balik kat rumah. Oi, penat. 6 jam saya duduk kemas studio tadi tu. Tukar semua barang broadcast, gantikan camcorder semuanya. Jadi saya harap video saya pada kali ni membantu supaya korang faham camcorder ni, apa jenis-jenis camcorder, kenapa ada yang murah, kenapa ada yang mahal. Okay, so itu saja. Saya harap video ni bermanfaat. Saya Muhammad Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.